So kita mulakan kuliah kita dengan tutorial berkenaan dengan reciprocating pump. So kita pergi kepada contoh 1. For a single acting reciprocating pump, piston diameter is 150 mm, stroke length is 300 mm, rotational speed is 50 rpm, and the water is to be raised through 18 meters. Determine theoretical discharge. If the actual discharge is 4 liter per second, determine volumetric efficiency determine volumetric efficiency, slip and actual power required. Take the mechanical efficiency as 80%. So dalam soalan ini kita pergi kepada beberapa pengiraan ringkas untuk mengira efisiensi. Dan saya rasa awak semua pun telah biasa dengan kecekapan pump. Kita telah belajar efisiensi pump di dalam fluid mekanik 2 secara khusus, dan awak boleh imagine apa yang dimaksudkan dengan efisiensi. So efisiensi itu maksudnya ialah kecekapan pump setelah ditolak dengan perkara-perkara yang kita tidak ingini seperti losses dan sebagainya, kehilangan tenaga di sepanjang perjalanan air melalui pump. Okey, soalan pertama kita diminta untuk mengira apakah theoretical discharge. So kita lihat bahawa jenis pump yang kita ada adalah reciprocating pump. Okey. So maknanya piston pump, kita tahu piston diameter 150 mm, stroke length is 300 mm. Jadi kita boleh faham, kita boleh imagine sekiranya kita ada kebuk seperti ini. Okey, kita boleh faham diameter dia adalah 150 mm dan panjang ini adalah 300 mm. Oleh itu rumus yang boleh kita gunakan ialah Q sama dengan A ln over 60, dan awak kena ingat N di sini adalah RPM. Okey, sekiranya dalam soalan dia beri dalam bentuk rotation per second, so awak kena ubah dalam bentuk maknanya kalau dia dah beri dalam rotation per second, maksudnya 60 ini tidak ada. Kerana 60 ini bertujuan untuk ubah unit kepada second. Okay. Dan oleh kerana ia adalah single acting, kita gunakan rumus ini, kita masukkan semua sekali nilai di dalam unit SI, di dalam unit meter, dan kita boleh dapat cross section area adalah 0.17674 meter square. Kita boleh dapat kadar alih adalah berdasarkan rumus yang telah diberi adalah sekitar ini. So kita dapat 4.4 darab 10 kuasa negatif 3. Ia bersamaan dengan 4.4185 liter per second. Kemudian kita ingin mencari apakah volumetric efficiency. So volumetric efficiency ini ialah membawa maksud kecekapan sesuatu piston pump atau reciprocating pump untuk memindahkan isi padu air. Jadi apa yang kita buat, eta di sini adalah simbol untuk efisiensi. Saya rasa awak pun dah biasa guna. Kita waktu dalam fluid mechanics tu kita ada manometric efficiency, kita ada volumetric efficiency dan sebagainya lah yang itu, dan simbol ni adalah eta. So idea dia ialah kita membahagikan nilai actual dengan nilai teori. Okay, kerana selalunya nilai teori akan menjadi terlalu ideal. Nilai teori akan besar, nilai actual akan kurang sedikit kerana nilai actual ditolak dengan kehilangan tenaga yang berlaku di sepanjang proses tersebut. So jadi kita masukkan nilai actual yang kita dapat adalah 4 liter per second, tetapi nilai teori daripada pengiraan adalah 4.41. Oleh itu kita mendapat efisiensi volumetric ialah 90.53%. Di dalam reciprocating pump jarang kita mengira manometric efficiency. Manometric efficiency dia lebih kepada ketinggian air yang boleh diangkat oleh pump. Ini kerana nature reciprocating pump agak berbeza. Seperti awak faham, nature reciprocating pump ni adalah kita menolak air, kita pindahkan air daripada satu volume ke satu volume yang lain. Kita pindahkan air by volume. Oleh itu
Selalunya reciprocating pump ni dia boleh angkat air dalam keadaan yang tinggi. Kerana konsep dia akan terus untuk menolak air ke atas. Oleh itu seolah-olah tiada penghujung. Kecuali kita dah tak mampu lagi nak tolak tombol reciprocating pump tu supaya dia boleh naikkan air lagi atas, so air tak boleh naik. So jadi maksudnya selalunya engineer dia tidak akan fikir tentang manometric efficiency. Berbeza dengan centrifugal pump. Centrifugal pump dia ada blade, dia pusing. So andai kata kekuatan pump tu tak cukup kuat, air bila dia naik sekitar 5 meter atau 6 meter, dia statik je. So maksudnya air akan maintain pada ketinggian tersebut walaupun kipas akan sentiasa berpusing. So saya harap awak dapat imagine. Okay, tetapi di dalam piston pump atau reciprocating pump, kita lebih mengira berapakah efisiensi isi padu yang dialirkan oleh piston pump tersebut. Oleh itu kita akan menggunakan volumetric efficiency. Jadi pengiraannya seperti ini, actual discharge dibahagikan dengan theoretical discharge, kita masukkan nilai berdasarkan soalan, kita dapat 90.53%. Kemudian satu lagi perkara yang telah kita bincangkan semalam ialah berkenaan dengan slip. So jadi kalau awak tengok slip ini, dia lebih kurang dia adalah reflection daripada kedudukan volumetric efficiency. Rumus dia ialah kadar alir theoretical ditolakkan dengan kadar alir actual dibahagikan dengan kadar alir theoretical. Dan kalau kita masuk, kita dapat lebih kurang 9.47. Jadi kalau kita lihat 9.47 adalah baki kepada 90.53. So slip ini membawa maksud, maknanya peratusan air yang terkucil, yang tertinggal atau air yang tidak dapat dipindahkan. Efisiensi bermaksud maksud kecekapan memindahkan air. Okey, seterusnya kita boleh mengira power required. Okey, power required ialah maknanya power ataupun tenaga yang diperlukan untuk memastikan air sampai ke destinasi. Rumus masih lagi sama, rho GQH, dan di dalam soalan kita telah diberi nilai H sebanyak 18 meter. Kerana dalam soalan dia mengatakan bahawa pump perlu mengangkat air setinggi 18 meter. Oleh itu kita masukkan 18 meter di sini dan nilai Q di sini kita masukkan nilai Q actual. So jadi kita dapat power required adalah 706.32 watt. Okey, yang ni. So ini maksudnya untuk mengangkat air setinggi 18 meter dan kadar alir adalah 0.004 meter padu per second, kita perlukan power 706.32 watt. Tetapi kita kata itu power yang diperlukan untuk mengangkat air setinggi 18 meter dan kadar alir 0.004 meter padu per second. Tetapi diberi dalam soalan bahawa medical efficiency adalah 80%, membawa maksud power yang perlu kita supply kepada pump tersebut mestilah besar sedikit kerana 20% tenaga akan digunakan untuk overcome losses. Tak kira lah losses itu di mana, sama ada di dalam pipe, di dalam pump itu sendiri dan sebagainya. So kita kena extra energy. Jadi saya harap awak pun dapat alert tentang penggunaan rumus ataupun equation berkenaan dengan efisiensi ni. Okay, efisiensi ditandakan dengan eta, selalunya idea dia ialah power out dibahagikan dengan power in. Okay, dalam keadaan ini kita kata kita perlu mengira apakah power in, okay, dan diberi nilai efisiensi di sini sama dengan 0.8 ataupun 80%. Jadi kita boleh rearrange equation ini, kita boleh mengira power in sebanyak 882.9 watt. Jadi yang ini saya harap awak dapat alert, pengiraan dia adalah biasa. Cuma kita nak tekankan di dalam reciprocating pump, kita akan fokus kepada volumetric efficiency. Orang tak akan kira manometric efficiency dan sebagainya kerana nature yang terlalu berbeza.
Okey, itu soalan yang pertama. Maksudnya kita lebih kepada fokus kepada pengiraan kadar alir, pengiraan isi padu dan juga efisiensi mudah di dalam sebuah piston pump. Kita akan masuk kepada soalan yang kedua. A single acting reciprocating pump has a plunger diameter of 125 mm. Okay, dan stroke of 300 mm. The length of suction pipe is 10 meters and diameter is 75 mm. Okay, kita ada suction pipe di sini. Find acceleration head, okay, at the beginning, middle and end of suction stroke. Okay. So if the suction head is 3 meters, determine the pressure head in the cylinder at the beginning of the stroke when the pump runs at 30 RPM. Take atmosphere head as 10.23 meter of water. Okay. So di dalam soalan ini kita perlu untuk mengira acceleration head. Okay, rumus saya telah diberikan. Cuma yang saya nak tekankan di sini ialah kita ada 3 keadaan, iaitu pada keadaan beginning, pada keadaan middle dan juga keadaan end stroke. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan beginning, middle dan end stroke? Kita faham bahawa kalau kita melukis diagram, kita ada piston di sini. Piston akan disambungkan dengan crank kat sini. Crankshaft. So di sini akan, andai kata kita anggap ini adalah zero, oleh itu kedudukan mungkin boleh pada angle ini, pada tengah dan juga pada angle ini. Okay. So jadi ini kedudukannya. Kita kata kalau dalam suction ni, awak kena faham, suction ialah dalam keadaan ia menarik ke belakang, dia menyedot air. Jadi oleh itu kita beranggapan bahawa di peringkat awal ini adalah beginning, di tengah sini adalah middle dan kedudukan di sini adalah end of suction stroke. Sekiranya diberikan dalam keadaan delivery stroke, okay, maknanya suction dia sedut and then dia nak hantar pula, maknanya dalam keadaan ia menekan piston tu menekan air keluar, oleh itu di sini akan menjadi beginning, di sini tetap middle dan di sini adalah end of delivery stroke. Okay, so yang ni saya harap dapat imagine apa yang dimaksudkan dengan beginning, middle and end of suction, and end of suction ke delivery dan sebagainya. Okay, selalunya dalam pengiraan ini, okay, kalau kita lihat soalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan pressure head. Okay, selalunya soalan berkenaan dengan pressure head ini kita akan bertanya tentang suction, kerana suction yang lebih utama di dalam piston pump. Kerana kalau suction tidak berapa berjaya, okay, air tidak boleh disedot masuk ke dalam piston. So maknanya fungsi pump itu tidak menjadi. Berbeza dengan delivery, kita kata agak mudah kerana secara fizikalnya kita tolak air. Air dah memang ada di dalam piston and then kita tolak. So maksudnya walaupun ada losses, mungkin ada slip dan sebagainya, tetapi kita kata oleh kerana air telah ada di dalam kebuk, secara fizikalnya agak mudah untuk kita menolak air. Tetapi suction, kita kata kita nak sedut air daripada bawah naik ke atas. Yang menjadi permasalahannya ialah kita terpaksa menggunakan diringkaskan cerita dengan menggunakan idea vacuum. Kita kena sedut air itu naik atas dan air adalah elemen yang berat. Berat tu maksudnya density air terlalu berat, iaitu 1000 kg per meter padu. Jadi maknanya untuk sedut air dengan cara vacuum tu adalah satu cabaran utama sebenarnya. Oleh itu selalunya berkenaan dengan pressure head di dalam silinder dan sebagainya, orang akan fokus kepada suction. Okay, di dalam pengiraan ini selalunya diberikan pressure head di dalam bentuk nombor 10.23 meter. Yang ini saya rasa awak faham. Okay, kenapa diberi dalam keadaan 10.23 meter? Kerana seperti yang kita pernah gunakan Bernoulli equation, kita adalah memberi dalam keadaan meter. Kalau awak ingat Bernoulli equation, P over rho G, V square over 2G campur Z.
pressure di dalam meter, maknanya pressure head, velocity pun kita kata velocity head di dalam meter. So atmospheric pressure juga diberi dalam keadaan atmosphere head, iaitu 10.23 meter. Itu yang pertama. Yang kedua yang awak kena faham, kerana di sini mungkin ada idea awak mengatakan, oh pressure ada dua jenis, satu adalah gauge pressure, kita dah belajar, dan satu adalah absolute pressure. So kalau gauge pressure kita akan anggap P ATM sama dengan kosong, tetapi kalau absolute pressure kita akan anggap P ATM sama dengan 101.3 kilo Pascal. Okay, jadi di dalam pengiraan piston pump ni, selalunya di dalam suction ataupun kita kata keseluruhan pengiraan, kita akan membuat pengiraan dengan menggunakan idea absolute pressure. Kerana apa? Kerana suction yang saya cakap tadi, kita kena create vacuum. Create vacuum tu maksudnya kita kena create pressure yang lebih rendah daripada atmospheric pressure. Baru dia boleh naik ke atas. Okay. Dan daripada mana dapat 10.23 ini? So idea dia mudah sahaja. Kita tahu bahawa atmospheric pressure adalah 101.3. Jadi kita buatlah 101.3 kilopascal. Okay, sama dengan rho GH air. So kita tahu rho air adalah 1000 kg per meter padu. Dan gravity kita tahu nilai, kita boleh keluarkan nilai H. So nilai H inilah sekiranya kita kira ia adalah sekitar 10.23 meter. Okay, jadi saya harap awak dapat memahami konsep pengiraan ataupun data yang diberikan. Okay, pertama kita perlu untuk mengira acceleration head. So acceleration head, rumus telah diberikan seperti ini. So saya harap awak dapat ingat, kerana di dalam peperiksaan, test ataupun final, tidak akan diberi rumus untuk menyelesaikan masalah. Okay, saya harap awak dapat ingat. So diberi bahawa head of acceleration on suction side, kita ringkaskan sebagai HAS, adalah length of suction bahagikan dengan gravity, cross sectional for piston dibahagikan dengan cross sectional for suction, dan kita ada R adalah jejari, dan and then kita ada omega square cos omega T. So omega ni apa dia? Omega adalah seperti yang saya cakapkan, dia adalah rotational speed, unit dia adalah radian per second. So conversion antara RPM dan omega selalunya berkait rapat dengan rumus U sama dengan R omega sama juga dengan pi dn over 60. So jadi kalau awak ubah D ni kepada 2R, awak boleh dapat omega sama dengan 2 pi n over 60. So n di sini adalah di dalam bentuk RPM. So yang ini saya harap awak dapat ingat. Itu sebab kita ada 60, kerana kita untuk dapatkan nilai. Dalam ini kita dapatkan nilai meter per second kerana U adalah meter per second. Tetapi dalam keadaan ini kita akan mendapati dia menjadi radian per second. Okay, yang ini saya harap awak dapat alert berkenaan dengan penggunaan rumus. So kita daripada soalan kita tahu length of suction pipe ialah 10 meter dan kita boleh mengira cross sectional area untuk piston, kita boleh mengira cross sectional area untuk suction pipe. Okay, kita tahu omega adalah 2 pi n over 60 dan kita kata R jari di sini adalah stroke dibahagikan dengan 2. So yang ini saya rasa awak boleh faham. Kita ada piston di sini. Okay, dan disambungkan dengan satu rotational device. Okay, kita mana ada crankshaft sekali. So and then kita kata ketika piston berada di hujung sini, okay, piston berada di hujung sini, so dia adalah duduk di sini. Dan apabila piston duduk di belakang, okay, dia akan berada di sini. Okay, jadi kita kata inilah jarak yang akan berulang alik, reciprocating, okay, piston akan bergerak pada distance ini diberi dalam maksud stroke. Okay, kerana dia menekan daripada di sini sehinggalah dia ke sana. Okay. Okay, tetapi nilai ini jika kita bahagikan dia dua, kita bahagi dua, kita boleh dapat dia adalah sama dengan nilai jejari rotational device yang kita ada.
Okay, so yang ini. So maknanya ini saya harap awak dapat imagine kenapa kita bahagikan 2 untuk mendapat nilai jejari. Okey, oleh itu kita tahu ini adalah rumus untuk acceleration head pada suction. Kita masukkan semua nilai, kita boleh dapat acceleration head di dalam rumus 4.193 cos omega T. Okey. So jadi omega T di sini kita perlu reflect kepada kedudukan ataupun theta angle keadaan crankshaft yang kita ada. Jadi kita kata pada keadaan beginning, pada keadaan beginning di sini kita beranggapan bahawa theta angle dia adalah kosong. So omega T kita adalah kosong, dan jika kita masukkan cos omega T kita akan dapat 1. So dalam keadaan tengah 90 darjah di sini, so kalau kita masukkan kita dapati bahawa cos akan menjadi kosong. Okay, so kita akan jika kita masukkan pi per 2, so kita kata cos pi per 2 sama dengan kosong. So jadi acceleration head akan sama dengan kosong. Dan jika kita masukkan pi dalam keadaan cos sama dengan pi, so kita dapat negatif 1. So kita dapat acceleration head dia adalah negatif 4.193. Okey, boleh. So berkenaan yang ini saya harap awak dapat alert berkenaan dengan graf sin dan juga graf cos. Kalau graf sin dia akan lebih kepada bentuk ini. So maknanya ini adalah pi. So ini adalah 2 pi. 360 darjah. Okey, kalau graf cos saya harap awak dapat alert dia adalah bentuk ini. So jadi pada kedudukan pi dia adalah negatif 1. Pi per 2 adalah kosong, dan pada keadaan kosong dia adalah 1. Okay, saya harap awak dapat alert berkenaan dengan rumus ini. Kalau rasa terkeliru, awak tekan je kalkulator. Pi per 2 ni maksudnya 45 darjah, masukkan cos 45 darjah. So insyaAllah awak boleh dapat nilai kosong. So ini yang dimaksudkan dengan beginning, middle dan end. Cuma yang awak kena faham ialah di dalam suction, beginning, middle dan end mungkin berbeza dengan kedudukan beginning, middle dan end untuk delivery. Kerana kita perlu untuk melihat nature suction itu berlaku dan nature delivery itu berlaku. So pressure head at the beginning. Okay, so kenapa kita ambil pressure head at the beginning? Kerana itu common. Itu adalah kita kata dalam keadaan yang paling kritikal untuk kita ketahui. So beginning membawa maksud piston ada di sini. Oleh itu kita perlu tahu apakah suction head ataupun pressure head yang ada dekat sini. Okay, setelah ia menarik, dia bergerak sebelum ia menarik piston itu ke belakang untuk air masuk. Kerana apa? Bila dia dah sampai di sini, air dah masuk, okay, pressure akan menjadi kurang sedikit kerana air telah mula memenuhi ruang. Jadi maksudnya tidak ada makna kalau kita cari pressure dalam keadaan kita tidak tahu sebenarnya apa nilai pressure di peringkat awal ataupun nilai pressure sebelum air masuk ke dalam kebuk piston. Itu sebab selalunya kalau pressure head in the cylinder dalam untuk suction orang akan ambil dalam keadaan beginning. Dan kalau kita tengok daripada nilai pun kita akan dapati bahawa di dalam beginning nilainya adalah positif. Okey, so yang ini yang perlu awak ingat ialah rumus untuk mengira head ataupun untuk mengira pressure head di dalam suction. Rumusnya ialah kita kena tolak everything. Kerana kita ingat idea asalnya ialah suction kita kena create vacuum.
Jadi kita kena create vacuum tu, kita kena dapatkan pressure yang lebih rendah daripada atmospheric pressure. Jadi idea dia ialah head untuk silinder di dalam beginning sama juga dengan atmospheric pressure, maknanya tekanan atmospheric pressure yang kita perlu tolakkan dengan suction head dan kita perlu tolakkan dengan acceleration head. So jadi di dalam data yang kita ada, diketahui bahawa atmospheric pressure adalah 10.23 meter. So atmospheric pressure ni membawa maksud apa? Kita tahu bahawa air dan sebagainya, so maknanya kalau kita katakan air, ini ada air, kita ada piston pump di sini, ni kita punya piston katakan, okay, and then baru kita deliver ke atas. Okay. So kita kena faham bahawa kita perlu create vacuum di dalam ni supaya kita boleh sedut air. Tetapi kita kata mungkin tekanan, bukan mungkin lah, maknanya idea dia tekanan atmosfera mungkin akan menolak air tersebut atau hold air itu supaya tidak pergi ke mana-mana. Kerana tekanan atmosferik ni dia akan balance the condition. Okay. Oleh itu, pertama sekali kita kata untuk make sure dia boleh disedut ke atas, kita kena pastikan bahawa tekanan di dalam kebuk di sini kurang daripada tekanan atmosferik. So maknanya kalau kurang daripada tekanan atmosferik, barulah atmospheric pressure boleh menolak air tersebut masuk ke atas. Okay. So kemudian kita kena tolak head of suction. Head of suction bermaksud apa? Ketinggian level air di bawah sehinggalah center line piston. Ini adalah suction pipe. Ini adalah suction pipe. Oleh itu, ketinggian ini dikenali sebagai head of suction. Kerana apa? Kerana kalau vacuum kita hanya terhasil sedikit sahaja, okay, jadi kemungkinan air itu hanya boleh disedut sehingga separuh saja ketinggian. Kerana dia tidak mampu untuk mendaki ataupun melepasi ketinggian suction pipe. Okay. Dan kita kena tolak juga acceleration head yang berlaku pada awal piston. Okay, kerana jika dia tidak mampu untuk melawan yang ini, mungkin air akan terberhenti di sekitar inlet di dalam piston pump. Okay, jadi saya harap awak dapat imagine bahawa idea untuk mengira pressure head at the cylinder selalunya dikira untuk beginning. So idea dia ialah kita ada atmospheric head, kita tolakkan dengan suction head, dia perlu melawan ketinggian dan dia perlu melawan acceleration head yang berlaku di dalam piston. Jadi kita masukkan nilai yang kita ada, atmospheric 10.23, suction head adalah 3 meter. Yang ini 3 meter awak hanya mengukur jarak daripada level air, surface air di inlet dan juga center point pada piston. Dan 4.193 ini adalah nilai yang kita kira berdasarkan equation. Oleh itu, pressure head di dalam silinder adalah 3.037 meter absolute. Okay. Kerana apa kita pakai absolute? Kerana pengiraan kita selalunya kita akan menggunakan absolute pressure kerana tekanan yang berlaku di dalam piston adalah vacuum. Maksudnya lebih rendah daripada tekanan atmospheric pressure. Okay. Okay, sampai sini ada kekeliruan ke? Okay, Doktor. Okay, boleh Okay, so kita pun agak smooth lah ni perjalanan. Okay, kita sambung sedikit saja lagi dengan sampel 3. Okay, sampel 3, example 3, kita katakan kita ada a single acting reciprocating pump has the following data. So, dia beri awak stroke 300 mm, piston diameter 125 mm, suction pipe 5 meter panjang, suction pipe diameter 75, suction head 3 meter, atmospheric head 10.23 absolute, safe minimum pressure head 2 meter, dan what is maximum speed at which it can be run without causing separation
during suction stroke. Okay, so maksud maximum speed ni ialah awak kena imagine macam picah gari. Picah gari kalau awak sedut air perlahan ataupun awak sedut ubat ke untuk anak awak dan sebagainya, kita sedut perlahan, okey, ubat masuk banyak. Tapi kalau kita tarik laju, kita kata ada bubble masuk. So bubble tu kita anggap sebagai salah satu fenomena separation. So jadi kita kata kalau kita tarik terlebih laju, air tak dapat masuk, udara yang masuk. Kenapa dia boleh jadi gitu? Alasan dia mudah, paling straightforward, kita kata air berat. Density air 1000 kg per meter padu. Maksudnya 1 meter cube air sama dengan 1 tan. Okey, sedangkan udara lebih ringan. So jadi kalau kita tarik laju, air tak sempat nak pergi, udara yang masuk. Okey, jadi kita tak boleh nak laju sangat. Itu sebab kita kata what is the maximum speed. So jadi maknanya kita kena control jangan sampai dia melepasi nilai maksimum kerana akan yang masuk hanyalah bubble. Bubble tu maksudnya selain daripada dia boleh merosakkan pump, dia akan merugikan energi lah. Awak pump laju je, air masuk separuh je sebenarnya. Okay. So jadi apa yang perlu kita kira ialah kita mengira pressure head untuk suction. Rumus telah kita belajar sebelum ini, iaitu atmospheric pressure ditolakkan dengan suction head ditolakkan dengan acceleration of suction. Jadi rumus untuk acceleration of suction pun telah diberi seperti ini dan contoh pengiraan kita telah belajar pada contoh yang lepas. Jadi saya rasa awak pun boleh kira. Doktor? Ya, saya. Balik pada slide yang tadi, Doktor. Ya. Yang tu suction pipe diameter tu ada dua tu. Satu tu diameter ke ataupun length, Doktor? Oh, satu length tu, sorry. Yang 5 meter ni length. Oh, okey. Okey, ni length panjang. Doktor, kalau length tu kita nak kira yang vertical ataupun dengan horizontal sekali, Doktor? Kalau dia punya pipe tu dia ada vertical dan ada horizontal kan? Ke piston kan? Kita nak ambil yang vertical je ke ataupun nak ambil sekali yang horizontal tu? Ambil sekali je. Dia pusing-pusing macam mana pun awak kena kira. Okey, baik. Kerana dia lebih reflect kepada actually resistant air di dalam suction pipe tu. Okey, baik. Okay. Yang pipe yang dalam keadaan vertikal tu, dia akan reflect di dalam suction head. Suction head ni, maksudnya kalau kita ada tangki kat situ, kat sini kita ada piston pump kita kira daripada center line sini dengan permukaan sini kan, suction head. Okey, tak kira lah pipe awak tu pusing macam mana pun. Itu sebab untuk suction head kita dah ambil dia 3 ni. Kerana dia kita nak seolah-olah kita nak melawan potential energy. Okey, yang sebenarnya antara maksud lain. Dan yang panjang tu suction pipe ni kita kata kadang-kadang dia berpusing-pusing ginilah. Okey, kerana kita nak ambil kira juga perjalanan air tu di dalam pipe. Okey, boleh Boleh, Doktor, boleh. Okey. So kita pergi. Okey, kita akan mengira pressure head. Rumus dia saya dah terangkan tadi adalah atmospheric pressure ditolakkan dengan suction head ditolakkan dengan acceleration head. So untuk pengiraan acceleration head kita dah tunjuk, awak boleh masukkan nilai yang bersesuaian dengan rumus ini. Kemudian kita boleh kita masukkan keadaan di dalam beginning. So di sini saya pun dah terangkan tadi, walaupun tidak dinyatakan apa yang apa nilai yang perlu awak ambil, saya dah terangkan di nota yang atas bahawa selalunya orang akan ambil di dalam keadaan beginning. Kerana beginning tu kita kata kita boleh dapat pure value untuk pressure di dalam piston. Okay, kalau awak ambil tengah-tengah, air dah masuk, pressure for sure akan berkurangan. So jadi tak ada makna lah kita ambil nilai dalam keadaan tidak pure. Okay. So kita masukkan nilai kita oleh kerana dalam soalan ini nanti dia nak maximum speed. So oleh itu kita kata setelah kita masukkan nilai, kita dapati bahawa nilai omega di sini ataupun rotational speed masih lagi tergantung ataupun unknown. So tak apa, kita cuma substitute nilai omega kepada rumus dia 2 pi n over 60.
So 2 pi n over 60 kita masukkan, tapi awak kena ingat n di sini dalam keadaan rotation per minit kerana kita ada 60. Kalau awak ambil 2 pi n aja, so n tersebut adalah RPS, rotation per second. So yang itu saya harap awak dapat faham unit yang awak gunakan. So jadi equation ini masih lagi tidak selesai kerana dia mempunyai unknown yang kita perlu cari, dan kita masukkan di dalam rumus pressure head. Diberi dalam soalan safety pressure head ialah 2. So membawa maksud bahawa jika tekanan kurang daripada 2, ia akan menghasilkan bubble. Yang paling mudah lah untuk memahami soalan ini. Jadi oleh itu kita masukkan dalam soalan pressure head yang dikendaki adalah ya. Yang apa tu, yang AP dengan AS tu, maknanya 0.125 tu kita kena selesaikan dulu kan, pi d kuasa 4 per, pi d kuasa 2 per 4 kan, betul? Pi d kuasa yang ini? Yes, betul. Betul. Yang ini adalah cross section piston dan betul, maknanya kita kena selesai tu kan. Betul, kita selesaikan sendirilah. Okey. Sebab saya tengok betul-betul direct masuk kan. Iyalah, sebab soalan sebelum tu saya dah terangkan detail cara pengiraan rumus tu kan. Betul. Okey, so jadi kita skip je lah. Saya tak tunjuk yang okey. Thank you lah. Okey, so. Okey, jadi maksudnya awak selesaikanlah yang lain. So maknanya kita masukkan nilai, kita dapat n ni still unknown. So kita masukkan dalam rumus untuk pressure head. So di dalam soalan ini dia kata safety level adalah 2 meter. So jadi maksudnya jika dia kurang daripada 2 meter suction itu, so maknanya udara akan mula masuk. So jadi kita penuhkan equation, kita ada 2 pressure head sama dengan atmospheric head ditolakkan dengan suction head ditolakkan dengan acceleration head. So kita biarkan nilai n ini di dalam keadaan unknown, tetapi kita boleh play around dengan equation. So kita boleh dapat n adalah di dalam keadaan n sama dengan 47.38 RPM. Cuma di sini selalunya orang akan bundarkan nilai RPM itu kepada nilai yang lebih besar. Okay, walaupun kita dapat kata 47.38 RPM tu, 0.38 tu kalau nak bundar jadi 47 sahaja. Selalunya berdasarkan pengalaman engineer yang lain, selalunya mereka akan bundarkan kepada 48 RPM. Ini kerana kita tak nak dia clock nanti. Clock tu maksudnya dia 47.38 RPM. Dia besar sikit daripada 47, tapi kita setkan dia 47. Kita sempitkan dia lagi 47, lama kelamaan nanti frekuensi dia jadi tak kena. Dia senang sangkut lah kalau bahasa mudah. Okay. Jadi maknanya selalunya walaupun 47.38, orang akan besarkan sikit menjadi 48 RPM. So dia ada ruang. Maknanya kerana kalau kita setkan 47, by right dia tak sesuai. Dia tak fit. Memang dia bukan 47 sebenarnya. Okey, tapi kita setkan sebagai 48 RPM. Mungkin ada alat yang terlalu sensitif, kita kena masukkan RPM dia in term of sampai perpuluhan dan sebagainya. Tapi kalau setakat yang biasa, selalunya orang akan pakai nombor bulat. Okey. So yang ini selalunya lah trik yang engineers gunakan. Kita mungkin bagi sesetengah alat tidak sesuai, awak kena key in betul-betul 47.5 ke 47.38 RPM. Okey, itu maknanya kita pengiraan acceleration head, dan awak pun boleh faham tentang safety pressure. So awak boleh faham tentang idea separation dan sebagainya. Okey, kita pergi kepada contoh 4. Okey, contoh 4 kita kata kita ada a single cylinder. Okey, maknanya ni single cylinder dan double acting. So maknanya single cylinder ni kita ada satu piston yang ada satu cylinder sahaja, satu piston, tetapi dia ada double acting. So mana double acting, awak fahamlah dia ada 4 valve. Ketika dia sedut, ada bahagian yang tertolak. Ketika dia tolak, ada bahagian yang tersedut. Okay, dia double acting. So double acting reciprocating pump has a piston diameter of 300 mm and stroke length 400 mm. So saya harap awak dapat imagine piston diameter, stroke length kita tahu. So and then when the pump runs at 45 RPM, it discharge 0.039 meter cube per second under a total head of 15 meters. So total head ni maknanya
air yang dihantar adalah setinggi 15 meter. What will be the volumetric efficiency, work done per second and power required if the mechanical efficiency of the pump is 75%. So kita pergi kepada volumetric efficiency. So volumetric efficiency, idea dia mudah sahaja. Kita kata kadar alih untuk actual dibahagikan dengan kadar alih untuk teori. Cuma di sini awak kena berhati-hati. Kadar alih untuk theoretical kita perlu mengira dengan rumus ini. Kerana apa? Kerana dia adalah double acting. Okay, saya dah terangkan. So ALN over 60 tu dia reflect apa? Okay, and then kita darab 2 kerana kita beranggapan bahawa dia mempunyai dua ruang yang sama besar dan beroperasi secara serentak. So kita masukkan nilai, kita boleh dapat bahawa kadar alih teoretikal ni adalah 0.042417 meter padu per second dan kadar alih actual adalah 0.39. So kita darabkan, kita boleh dapati bahawa efisiensi untuk volume, maksudnya untuk isi padu ialah 91.94%. Okay, power. So power rumusnya masih sama. Okay, jadi maknanya idea dia adalah rho GQH. So kita masukkan nilai Q di dalam keadaan actual. So kerana itulah power yang sebenarnya berlaku. So kita kata 1000 air 98, ini adalah kadar alih actual. So kita darabkan dengan 15. So dia akan ketinggian 15. Kita dapat lebih kurang 5.739 kilowatt. So sekiranya mechanical efficiency berlaku. So mechanical efficiency maksudnya kehilangan disebabkan keadaan hardware pump tersebut. Mungkin shaft sana ada sikit ketat, bearing tak elok, minyak dan sebagainya. So jadi kita kata mechanical efficiency adalah 75%. So macam mana kita nak buat idea dia sama, efisiensi idea dia ialah power out dibahagikan dengan power in. So oleh itu power in kita rearrange, kita dapat power in sama dengan power out 5.739 bahagikan dengan 0.75. So kita dapat power yang diperlukan untuk kita supply pump tersebut adalah 7.652 kilowatt. Kerana apa? 25% akan digunakan untuk melawan friction, maknanya melawan apa-apa sahaja yang berlaku di dalam piston pump tersebut, dan selebihnya 75% tu adalah 5.739 kilowatt. So nilai power inilah yang akan kita gunakan untuk mengangkat air setinggi 15 meter dengan kadar alih 0.039.